Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada malam ini kita sambung balik apa yang kita baca pada minggu lepas mengenai khauf. Khauf maknanya seorang itu merasa takut kepada Allah Ta'ala sehingga kan hatinya merasa gemetar, sehingga kan dia tidak mampu untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dalam maqam ini maqam khauf, orang yang khauf ini dia takut kepada Allah kadang-kadang dapat dilihat daripada tingkah lakunya dan juga dapat diukur dalam keadaan kadar ibadat seseorang tadi. Orang yang takut kepada Allah, dia akan cuba sedaya upaya meninggalkan maksiat, dan kesan daripada takut itulah yang menambahkan dia dalam melakukan ibadat kepada Allah. Maka dalam maqam khauf ini, Sayyidi Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu menyifatkan Sayyidah Rabi'atul Adawiyah sebagai seorang yang banyak menangis dan banyak bersedih, sehingga kan dikatakan apabila Rabi'atul Adawiyah itu sujud, maka tidak akan bangkit daripada tempat sujudnya kecuali basahlah tempat yang dia sujud tadi. Kerana lantaran dia adalah orang yang banyak menangis kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang banyak menangis, yang takut kepada Allah, dia tidak akan fikir lagi kehidupan dunia, kerana dunia itu akan ditinggalkan. Tapi yang dia takut adalah perjumpaannya dengan Allah Ta'ala, bukan kerana syurga dan neraka, tetapi kerana dia merasa bimbang, adakah dia ini benar-benar menjadi hamba Allah Ta'ala atau tidak. Jadi dia nak menjadi hamba Allah, bukan hamba kepada sesuatu yang ada pada Allah. Sesuatu yang ada pada Allah itu syurga, neraka, tetapi bukan menjadi hamba kepada sesuatu yang ada pada Allah, hamba pada syurga, hamba pada neraka, tidak, tetapi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka demikianlah Rabi'atul Adawiyah, dia munajat kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, seandainya aku ibadat ini kerana syurga, maka jangan kau masukkan aku dalam syurga. Dan seandainya aku beribadat ini kerana takut ke neraka, maka masukkan aku dalam neraka. Maka maknanya dia beribadat bukan semata-mata syurga dan neraka, tetapi sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga datang hatinya rasa rindu, rasa kasih, cinta, dan dalam waktu yang sama ada khauf kepada Allah, sehingga dia ini kalau beribadat kepada Allah, kalau disujud kepada Allah, maka tempat sujudnya akan basah, kesan daripada mengalirnya air mata, takut kepada Allah Ta'ala. Maka tiga mata yang tidak kena azab api neraka Allah Ta'ala. Yang pertama, mata yang berjaga malam untuk beribadat kepada Allah. Mata yang berjaga malam beribadat kepada Allah, yakni mata yang bersengkang mata, mengantuk mata pun dia terus juga kerana beribadat kepada Allah. Yang kedua, mata yang mengalirkan air mata kerana takut kepada Allah. Takut kepada Allah Ta'ala lalu mengalir air mata. Ini air mata orang yang bertakwa kepada Allah. Maka tercatat di dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangan Al-Imam Al-Ghazali menyebut bahawa apabila seseorang hamba Allah yang saleh itu takut melihat azab api neraka, lalu dia ambil air, diberinya, malaikat memberinya air, lalu disimbahkan pada api, tak terus padam api tersebut. Lalu ditanya, air apakah ini? Inilah air mata yang menangis semasa hidup di atas ke dunia kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang ketiga, mata yang tidak melihat kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, mata yang menjaga penglihatannya daripada larangan-larangan Allah.
maka mata inilah yang selamat di negeri akhirat kelak, mata yang tidak tersentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan apabila mendengar orang menyebut tentang neraka, Rabi'atul Adawiyah ini bila disebut tentang neraka, maka beliau akan pengsan. Takutnya kepada Allah bila disebut maka menjadi pengsan. Kerana apa? Kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi baginya dia ini asal lepas di sisi Allah Taala saja, dan dia akan jaga sampai tidak tidur malam, ya, beribadat bersungguh-sungguh. Kadang-kadang makan pun tidak fikir, rezeki pun tidak fikir, serah kepada Allah Taala. Apa yang ada dia makan, yang tidak ada dia bertawakal, serah kepada Allah Taala. Kerana hati yang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya siapa yang tidak takut kepada Allah, dia semakin jauh dengan Allah. Tetapi siapa yang takut kepada Allah, sebenarnya dia hampir dengan Allah. Jangan kita ini beribadat dalam rasa tidak takut, kita rasa kita sudah dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah bukan kerana ibadat. Orang yang sembahyang banyak, baca Quran banyak, ibadat banyak, belum tentu dia dekat. Tetapi orang yang takut pasti dia dekat. Orang yang sudah takut kepada Allah pasti dia dekat dengan Allah. Walaupun dia itu kurang ibadat, tapi dia takut. Maka orang yang takwa, orang yang khauf, orang yang takut kepada Allah, dia sebenarnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalulah Rabi'atul Adawiyah ni pengsan beberapa kali apabila didengar tentang azab api neraka Allah Taala. Sedangkan dia ini ahli ibadat, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tempat sujud beliau seperti kolam kecil yang terbentuk hasil linangan air mata. Maknanya tempat sujud dia akan ada air. Makan ada air kesan daripada dia menangis bila dia sujud kepada Allah. Kerana sujud ini waktu yang hampir seseorang itu dengan Allah Ta'ala. Maka bila dia sujud akan mengalirlah air matanya sehingga basah tempat sujudnya. Maka seolah-olah dia merasakan bahawa neraka itu diciptakan untuk dia. Neraka itu diciptakan untuk dia. Maka rahsia ketakutan yang demikian adalah hasil i'tiqad, hasil daripada pegangan bahawa semua bala selain neraka senang ditempuhi. Ada pun bala-bala itu senang ditempuhi kecuali neraka sahaja, dan semua kekasih selain daripada Allah Ta'ala senang dihadapi. Maka dikatakan bahawa belum seseorang itu benar-benar dia ini menjadi kekasih Allah Ta'ala, dia akan menghadapi segala-galanya, ujian, musibah dan sebagainya. Ada pun kekasih selain daripada Allah senang menghadapi. Maka kita ini nak mencari Allah, nak menjadi kekasih Allah Ta'ala bukan jalan yang mudah. Kita kena ada mujahadah bersungguh-sungguh. Kita kena istiqamah dalam amal ibadat. Kita mesti kena jaga anggota kita daripada terjatuh daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, maka timbul di dalam hatinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah ada seorang namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini, dia ini asalnya perompak, akhirnya menjadi orang yang saleh. Sebab tu kata ulama tasawuf, kasirul lusus yakunul khusus. Banyak orang-orang perompak menjadi orang yang khusus. Lusus ini perompak, khusus ni orang istimewa di sisi Allah. Maka di antaranya Fudail bin Iyad. Sebenarnya kita ada bakat jadi baik. Semua manusia ada bakat jadi soleh. Walaupun orang itu jahat, tapi dia ada bakat jadi orang soleh. Jangan kata orang itu jahat. Orang itu jahat, kena jadikan dia baik. Kena jadikan dia baik. Kalau demikianlah orang itu ada bakat jadi orang yang baik, orang itu pun orang baik pun ada bakat jadi orang jahat. Maka Fudail bin Iyad ini, dia ini perompak asalnya, dia perompak. Tapi entah satu hari itu, bila dia ini dengar ayat Quran, alam ya'nil ladzi an taksha'a qulubuhum li dzikrillah. Bila lagi hati kamu nak tunduk apabila mendengar kalimah-kalimah Allah, ayat-ayat Allah, ingatan-ingatan terhadap Allah, bila lagi hati kamu nak tunduk? Ayat tadi masuk dalam hati, terus menyesal dia. Dia kata, aku ini duduk merompak, sedangkan orang ini yang dia masuk mencuri rumah orang tadi, orang duduk sujud pada Allah.
kebetulan orang tu bangun, dia baca ayat Quran, alam ya'ni lillazi an taqsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bila dengar ayat tadi terus masuk dalam hati, menyesal dia, menangis dia, lalu bertukar menjadi orang yang saleh. Orang yang saleh, lalu dia takut kepada Allah Ta'ala, dia buat ibadat bersungguh-sungguh, sehinggalah dia menjadi ulama. Dan kata-katanya yang masyhur mengatakan bahawa orang itu dikira ada melakukan dosa besar, ataupun di sisinya ada dosa besar apabila dia lemah melakukan dua perkara, yakni sembahyang malam dan sepuasa sunat di siang hari. Ini kata daripada Fudail bin Iyad. Lalu dikatakan bahawa anaknya sendiri, anak Fudail bin Iyad ini, anaknya takut kepada Allah. Setiap kali baca ayat Quran, kalau kena ayat-ayat yang menceritakan tentang ancaman-ancaman, dia akan ketar. Dia akan ketarkan rasa takut. Jadi bila satu hari ayahnya Fudail bin Iyad pergi sembahyang subuh. Jadi bila sembahyang subuh, Fudail bin Iyad melihat pada anaknya tidak ada di belakang, tidak ada menjadi jamaah. Jadi bila tidak ada jamaah, ayah dia pun jadi imam. Bila jadi imam, akhirnya membaca ayat-ayat Quran yang menceritakan tentang azab-azab Allah. Jadi masa dia sembahyang tu memang anaknya tidak ada, tapi bila lepas pada itu anak dia pun masuk sembahyang, masuk dalam jamaah, lalu mendengar ayahnya membaca Al-Quran, lalu dia ni jadi gemetar, tengok-tengok sembahyang jadi ketar, takut. Akhirnya jatuh, pingsan, jatuh. Bila jatuh, jadi ayah dia ni baca ayat, lama baca ayat tentang azab Allah. Jadi dia ni tahan tubuh dia sampai ketakutan, akhirnya jatuh disangkakan pingsan. Lepas daripada sembahyang, orang memberitahu kepadanya bahawa anak dia ada bersamanya dalam sembahyang tadi. Lalulah dia rasa takut, dia memikirkan keadaan anaknya, sebab dia ini membaca surah ataupun ayat yang berkaitan dengan azab. Lalu ternyata anaknya mula dikatakan pingsan, akhirnya membawa kepada kematian lantaran kerana terlalu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demikianlah orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala ini, orang yang duduk maqam ini, sudah banyak menangis daripada ketawa. Hatinya sudah banyak ingat kepada akhirat daripada dunia, walaupun dia duduk di atas dunia. Dan setiap saat, setiap masa, dia akan sentiasa ingat kepada Allah dan jauh sekali untuk melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Maka tanda orang itu takut kepada Allah adalah orang itu mampu meninggalkan maksiat. Kalau orang itu, dia ini sudah belajar, sudah beramal, dia ini cuba melakukan amal ibadat, tapi rasa takut masih lagi tidak ada dalam hati, maka dia kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar disucikan hatinya. Tapi setelah dia bertaubat, lalulah masih lagi cenderung kepada maksiat, maka dikatakan orang itu belum lagi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib kita melakukan amal ibadat sampai mencapai kepada takwa, sampai mencapai kepada rasa takut kepada Allah. Kerana Allah Ta'ala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ingat bahawasanya amal ibadat yang diterima hanya orang-orang yang ada takut kepada Allah. Jadi bila dia ada takut kepada Allah, orang-orang awam macam kita mula-mula sudah takut dah, sudah tidak berani dah nak ambil benda haram, benda halal sudah ambil kira, benda syubhat sudah tinggal. Sudah mari tinggal. Kalau sembahyang itu rasa nak qada, mula-mula pekat macam itu, dia sudah rasa takut, dia tidak buat lagi benda-benda yang dosa, dia cuba memperbaiki. Tapi dalam hatinya perasaan takut itu belum lagi kuat, sehinggalah mencapai dalam hatinya rasa benar-benar takut kepada Allah, sehingga dia berada di mana-mana rasa takut, sebagaimana sabda Nabi SAW, ittaqullah haitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Maknanya nak mencapai rasa takut kepada Allah di mana saja kita berada, mesti kita bersihkan hati, hidupkan hati dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Bila orang itu berzikir kepada Allah, hatinya akan hidup, maka timbul perasaan takut kepada Allah. Maka bila dia takut kepada Allah, setiap saat, setiap nafas, setiap pergerakan itu ibadat kepada Allah. Inilah yang dikatakan oleh ulama dalam kitab Hikam pun mengatakan bahawa
Jangan nafas kita ini nafas yang sia-sia. Jadi kita dah faham macam mana nafas tu jangan sia-sia. Rupanya di dalam hati yang sentiasa takut kepada Allah, bila hati takut kepada Allah, maka setiap nafasnya ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang sufi yang mencari ketakwaan kepada Allah, yang mencapai takut kepada Allah, maka setiap saat dan masa dan setiap nafasnya itu dikira ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah dikatakan bahawa dia akan tempuh segala kesusahan untuk melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ahli sufi berpendapat bahawa kekasih tidak akan diberi minuman gelas mahabbah, minuman mahabbah, kecintaan kepada Allah, kecuali setelah khauf merenggis lubuk hati mereka. Setelah rasa takut, takut itu duduk pada mana? Duduk di dalam lubuk hati dia. Hati yang merasa takut kepada Allah. Bila dia takut kepada Allah, ya dia sudah tidak takut kepada yang lain, kemudian yang lain takut kepada dia. Sebab itu dikatakan man khafa Allah khafa kulla syai'. Sesiapa yang takut kepada Allah, maka segala yang lain akan takut kepadanya. Kenapa? Kerana kesan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah para sahabat, Masya Allah, kalau saja dengar azan gementar pucat mukanya, dengan azam pucat takut kepada Allah Ta'ala, mereka akan segera pergi menunaikan sembahyang, tidak tangguh-tangguh. Lalu mengerjakan sembahyang kepada Allah Ta'ala apabila dengan azan berkumandang, takut ia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sesiapa yang tidak memiliki, sesiapa yang tidak memiliki takwa, yang perasaan rasa takut kepada Allah seperti sufi, pasti tidak mengetahui apakah yang menyebabkan mereka menangis. Atau dia tidak tahu maknanya apakah yang menyebabkan dia menangis. Kadang-kadang yang pertama tidak ada takwa, tak menangis. Kalau dia menangis pun menangis yang tidak mencapai matlamat. Akhir sekali menangis itu mesti mencapai takwa. Sebab itu ibadat kita biar kita mencapai takwa kepada Allah Taala. Maka nak takwa kena ada istiqamah dalam amal. Kalau tak istiqamah dalam amal, dia tak akan rasa takwa. Kemudian seorang nak mencapai takwa, dia mesti kebaikan melebihi kejahatan dia. Mesti dia banyak amal ibadat daripada maksiat. Kalau maksiat dia banyak pada amal ibadat, macam mana dia nak mencapai takwa? Tidak akan mencapai takwa. Jadi dia ni kalau buat jahat, dia kena serta lalu dengan kebaikan. Innal hasanat yudhhibun as-sayyi'at. Segala kebaikan itu menghapuskan kejahatan. Lalu dikatakan bahawa orang yang ada takwa kepada Allah Ta'ala, pastilah dia ini akan sentiasa mengingati Allah. Maka orang yang ingat Allah, masa bila dia nak melakukan maksiat, lantaran hatinya betul-betul ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dikatakan bahawa siapa yang tidak menyaksikan keindahan Nabi Yusuf, pasti tidak mengetahui apakah yang menyebabkan penderitaan Nabi Yaqub. Nabi Yaqub derita rasa sayang kepada Nabi Yusuf. Tiba-tiba Nabi Yusuf hilang daripada keluarganya, daripada dirinya. Lalu dia rasa takut kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam. Takut kehilangan Nabi Yusuf. Lalu Nabi Yaqub menangis ingat kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa? Kerana sayang. Sebab tu orang yang sayang juga, dia akan sayang kehilangan Allah dalam hati. Kita sebenarnya ada Allah dalam hati. Sebenarnya dalam hati kita ada makrifat, ada Allah dalam hati kita. Dan fitrah kita memang inginkan Allah, fitrah kita memang ingat kepada Allah Ta'ala. Tetapi kita tidak menangis kehilangan Allah yang ada dalam hati kita. Kita menangis sesuatu yang tidak pasti, bukan milik kita. Itulah yang kita menangis. Tetapi dalam waktu yang sama kita tidak menangis kehilangan Allah di dalam hati. Orang-orang yang soleh, kenapa dia sanggup? Para sahabat Nabi kadang-kadang bila dia duduk dalam kebun, sembahyangnya lalai bila duduk dalam kebun, maka kebunnya diimpak. Dia tidak sayang ke kebunnya hilang. Bukan dia tidak sayang, dia sayang, tapi dia lagi sayang Allah Ta'ala. Dia bimbang Allah Ta'ala hilang di dalam hatinya. Maka demikianlah kebimbangan orang-orang yang soleh itu. Bukan mereka bimbang apa, mereka bimbang Allah Ta'ala ini tidak ada dalam hati. Inilah yang ditakuti.
Inilah yang ditakuti di dalam hatinya. Dan kita takut juga apabila kita mati tak mencapai takwa. Kalau kita mati tidak mencapai takwa, sebenarnya kehidupan kita sia-sia. Kehidupan sia-sia. Sebab Allah Ta'ala sebut dah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sebenarnya amal ibadat yang diterima oleh Allah minal muttaqin, orang yang bertakwa pada Allah. Hatta ulama-ulama sendiri pun disebut innama yakhshallah min ibadihi ulama. Ulama-ulama ini, hamba-hambaku yang takut pada Allah, ulama saja. Maknanya ulama mesti takut pada Allah. Ulama pun kalau dia ada ilmu banyak, dia ada amal banyak, tapi tidak ada perasaan takut kepada Allah, maka ulama ini pun tidaklah dekat dengan Allah. Menunjukkan bahawa wajib seseorang itu mencari takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang dibimbangi kepada kita semua. Yang menghalang kita untuk mencapai takwa adalah hijab ataupun maksiat-maksiat yang telah kita lakukan, sehinggalah kita ini lalai lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dikatakan bahawa seseorang ini mesti ingat kepada Allah Ta'ala dan sentiasalah melazimi agar dia ini sentiasa ingat kepada Allah, melazimi zikir, melazimi mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang menghalang kita daripada takwa adalah di antaranya nafsu. Maka nafsu ini kena hukumkan nafsu tadi dengan memperbanyakkan zikrullah, memperbanyakkan amal ibadat kepada Allah, duduk di tempat yang baik-baik, berkawan dengan orang-orang yang saleh, dan carilah jalan untuk kita merasa takut kepada Allah. Sebab itu disuruh kita agar sentiasa mengingati akan kematian ataupun membaca kalam-kalam ulama yang menceritakan tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukanlah orang yang takut itu ialah orang yang menangis dan menyapu linangan kedua matanya, tetapi orang yang takut itu adalah orang yang meninggalkan apa yang ditakuti akan menjadi azab kepadanya. Bukan takut sekadar menangis tetapi yang katakan takut itu adalah orang yang melakukan ibadat kepada Allah. Jadi sebab itu dikatakan tanda orang yang takut kepada Allah, takwa pada Allah, melihat pada ibadat. Kalau kita tanya orang takut pada Allah, orang akan jawab takut. Orang akan jawab takut. Tapi apa bukti dia takut kepada Allah? Kalau dia takut pada harimau, dia lari. Maknanya dia tidak akan pergi kepada harimau tadi kan dia takut. Tapi apa bukti dia takut kepada Allah? Bukti dia takut kepada Allah, dia ini akan melakukan perintah-perintah Allah, dan dalam waktu yang sama dia akan meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia takut dengan arti kata menjaga diri daripada jatuh kepada perkara yang dilarang oleh Allah. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab apabila ditanya oleh seorang sahabat mengenai takwa, kamu ini pernah jalan ke dekat dalam jalan yang gelap gelita yang ada duri? Pernah berjalan. Kalau macam itu bagaimana Sayyidina Umar berjalan? Macam mana kamu berjalan, ya Amirul Mukminin? Saya akan berjalan dalam keadaan berhati-hati supaya kaki tidak terkena duri. Kata sahabat Nabi itulah takwa. Mesti berjalan di atas muka dunia dalam berhati-hati supaya tidak terjatuh dalam perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka takwa itu adalah ingat Allah. Takwa itu ingat Allah, dan takwa itu meninggalkan larangan Allah, dan takwa itu melakukan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila orang itu ada takwa dalam hati, maka takwa itu tidak terpisah di dalam hati. Tetapi apabila tidak ada takwa dalam hati, maka orang itu akan binasa. Amalnya binasa, akhlaknya binasa, maka segala kehidupannya binasa, kerana tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, tidak terpisah khauf daripada hati, tidak terpisah rasa takut daripada hati, kecuali hati yang rosak, kecuali hati yang binasa, kecuali hati yang lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditanya orang, bagaimana kita nak tahu hati kita lalai? Maka jawapannya, apabila kamu tidak ada rasa takut kepada Allah, maka ketahuilah hati kamu sebenarnya hati yang lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana obatnya? Hidupkan hati tadi
agar sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala, mesti kena bersihkan diri kita daripada perkara-perkara yang boleh terjatuh daripada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka demikianlah para sahabat menjadi takut kerana berdampingan dengan Nabi. Para sahabat yang menjadi takut kerana berdampingan dengan Nabi SAW. Ini menunjukkan bahawa apabila seseorang itu bersama dengan guru mursyid ataupun murabbi, boleh tercapai juga dia rasa takwa kepada Allah. Ataupun dengan arti kata takwa ini tercapai dengan jalan muhasabah. Dengan dia itu sentiasa muhasabah dirinya dan bertafakur kepada Allah Ta'ala, memikirkan tentang keadaannya. Imam Ghazali menyebut di dalam kitab Minhajul Abidin mengatakan bahawa seseorang itu untuk mencapai takwa kepada Allah, yang pertama hendaklah dia memikirkan tentang dosa yang dia telah lakukan. Mesti kena fikir dosa-dosa yang telah dia lakukan. Yang kedua, dia kena ingat dia tidak tahan azab api neraka Allah Ta'ala. Jangan ada sangka dia ini ahli, dia ni tahan azab api neraka, tidak tahan. Maka panas terik pun tidak tahan, kata Imam Al-Ghazali. Maka bagaimana kita ingin tahan dengan azab api neraka. Dan yang ketiga, letakkan dirimu ahli neraka. Jangan sangka ahli syurga. Kalau sangka ahli syurga, tidak akan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah masa Imam Malik bercerita tentang syurga, maka segala anak muridnya gembira apabila diceritakan tentang syurga. Lalulah ada seorang anak murid itu yang bersedih sahaja. Lalu Imam Malik bertanya, orang lain gembira apabila aku menceritakan tentang syurga, tetapi kamu bersedih sedangkan aku menceritakan tentang syurga. Katanya, ya benar, tuanku menceritakan tentang syurga, tapi aku merasakan syurga itu tidak layak bagi aku. Sehingga aku sentiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu ada kisah orang itu diajak untuk melakukan maksiat. Katanya kepada wanita tadi, aku boleh melakukan zina ini, maksiat ini, tetapi tunggulah sekejap. Lalu dibakarnya jarinya. Kalau aku tahan api dunia ini, aku akan buat maksiat. Tapi kalau aku tidak tahan, aku tidak akan buat maksiat. Lalu dibakar jarinya. Akhirnya jatuh pingsan dia, kesakitan. Lalu wanita tadi lari berzina dengan orang lain, sehinggalah mengandung, dituduhnya kepada lelaki yang soleh ini, sedangkan dia adalah orang yang takut kepada Allah. Akhirnya masa nak dijatuhkan hukum, dilihat tangannya sudah kecut di bahagian ibu jari. Apabila ditanya, diceritakannya, akhirnya wanita tadi mengaku apa yang berlaku. Lalu ia diselamatkan, wanita tadi dihukum kerana telah melakukan kesalahan. Ini menunjukkan bahawa orang yang bertakwa kepada Allah akan diberi pertolongan oleh Allah Ta'ala. Lalu ditanya lagi, siapakah orang yang benar-benar beriman kepada Allah? Siapakah yang sebenar-benar orang mukmin? Sebenar-benar orang mukmin adalah orang yang takut kepada Allah. Kalau dia itu tidak takut kepada Allah, dia belum lagi sebenar-benar orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi buktinya dia mampu meninggalkan maksiat, hatinya sentiasa takut dan gemetar. Sebab itu disebut orang mukmin, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanihim. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang benar-benar beriman, apabila disebut nama Allah, maka gemetar hati mereka, merasa takut apabila disebut nama Allah. Dan apabila dibaca ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka, kerana mereka itu adalah orang yang takut kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah mereka berserah diri. Serah diri semata-mata kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Kesan daripada mereka itu orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka demikianlah kita ini diperintahkan agar melakukan amal ibadat dalam keadaan benar-benar rasa takut kepada Allah. Mungkin hati kita tidak rasa takut, maka carilah jalan untuk mencapai rasa takut kepada Allah. Seorang itu bila dia terlalu banyak ibadatnya yang banyak, akan timbul rasa takut kepada Allah. Lalu dikatakan bahawa orang-orang takut ni dia ada martabat dia.
Maka martabat khauf, martabat orang yang takut kepada Allah. Orang yang khauf pastinya bukan berada pada satu martabat saja. Dia ada martabat orang awam macam ini, ada orang takut macam ada yang takut tinggi lagi. Maka bahkan mereka berada dalam martabat yang berbeza. Ada yang takut ibadat semata-mata kerana takut kepada dosa dan neraka. Maknanya ada yang takut kepada Allah Ta'ala, tak terima dia, takut dia ini jauh dengan Allah Ta'ala. Yang dia takut jauh Allah. Ada orang beribadat kerana dia takut, dia bimbang, dia takut apa? Dia takut dia ni salah adab dengan Tuhan. Dia salah adab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu dikatakan bahawa Ibnu Ajibah, seorang ulama sufi yang terkenal, mereka telah mengkategorikan ataupun telah menetapkan bahawa martabat-martabat orang yang bertakwa ini ada 3 martabat. Apa kata Ibnu Ajibah? Ibnu Ajibah mengatakan bahawa khauful amah minal iqab wa fawatus sawab, wa khauful khassah minal athab wa fawatul iktirab, wa khauful khassatil khassah minal ihtijab bi urudi su'il adab. Jadi dikatakan khauful amah, khauf orang awam. Kita ni orang awam. Orang awam, orang kebanyakan, maka kita ini rasa takut. Takut dia apa? Minal iqab wal fawatis sawab. Minal iqab maknanya orang awam macam kita biasanya takut daripada sesaan dan lupa pahala. Takut lupa pahala. Baru ramai dah. Jumpa orang begitu, banyakkan kata Allah, bimbang ustaz. Ada seorang tu alhamdulillah, dia ni memang kaya jutawan. Dia akhir-akhir ni dia banyak infak fisabilillah. Dia selalu cakap, saya takut ustaz, takut Allah mati nanti Allah Ta'ala tanya harta saya banyak ni buat macam mana. Itu sudah timbul rasa takut. Itu baru takut permulaan. Tanya dia bimbang, dia ada takut nanti diazab oleh Allah Ta'ala. Maknanya dia pekat awalnya dia fikir azab dulu. Jadi akhirnya dia akan buat sesuatu untuk menyelamatkan dirinya daripada azab oleh Allah Ta'ala. Jadi kita ni kadang lalai, tak takut pada Allah. Bila tidak takut pada Allah, fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Orang ini kena beri peringatan. Sebab itu Nabi ini basyiran wa naziran, memberi berita gembira dan memberi berita ancaman, beri peringatan. Jangan tidak bayar zakat. Orang yang ada harta banyak, boleh beli rumah, boleh beli kereta, tapi tak pergi ke Mekah, Allah Ta'ala tak pandang dia. Allah Ta'ala tidak pandang amal ibadat dia yang dia ini ada harta tetapi dia tidak pergi ke Mekah. Padahal ramai orang-orang yang miskin, yang susah, dia simpan harta sampai 10 tahun, 20 tahun, dapat duit untuk semata-mata nak pergi ke Mekah, menunaikan tanggungjawabnya yang merupakan kewajipan kepada Allah. Tapi ada orang yang langsung tidak takut kepada Allah. Orang yang langsung tidak takut kepada Allah, dia buat maksiat pun tak ada rasa apa-apa. Yang bahaya lagi, dia bangga dengan maksiat yang dia buat. Ini tanda hatinya sudah mati ataupun hatinya sudah sakit. Hati sakit ada rasa, tapi kalau hati sudah mati, dia ini memang sudah tidak rasa apa-apa lagi. Walaupun dia melakukan maksiat kepada Allah. Jadi takut yang pertama adalah siasat. Siapa ada orang tu dia takut sampai dia wasiat, kalau aku mati dia kaburkan anak dia, kalau mati tolong bakar habislah. Biar jadi abu, Masya Allah. Lalu bakar sungguhlah, ikut wasiat. Maknanya bukan ikut Hindu, tidak, dia bakar. Allah Ta'ala bangkitkan balik. Allah Ta'ala tanya, kenapa musuh wasiatkan supaya bakar? Katanya kerana aku terlalu takut pada kamu. Oleh kerana mu takut pada aku, maka aku amankan kamu. Allah ni kalau kita takut pada dia, Allah Ta'ala amankan kita. Amankan kita. Tapi kalau kita tidak takut kepada Allah, maka sebenarnya kita menempa azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu dikatakan yang pertama, takut daripada siksaan. Siksaan azab api neraka. Dan lepas pada itu dia takut kepada fawatus sawab, takut kepada luput pahala. Mari fikir, Allah takut luput pahala, takut kurang pahala. Kalau buat macam ni kan kurang pahala. Lalu kalau dia infak harta, dipastikan harta yang baik, harta yang halal, supaya Allah Ta'ala terima amal ibadatnya dan tidak luput pahala yang ia lakukan. Dan yang kedua dia panggil khauful khassah. Orang khassah,
ataupun dipanggil orang yang khusus. Orang yang khusus daripada yang dia takut daripada celaan Allah. Takut Allah Ta'ala cela. Kita ni amal ibadat, sama ada Allah Ta'ala puji ataupun Allah Ta'ala cela. Hari ini kita tak takut Allah Ta'ala cela kita, kita takut makhluk cela kita. Maka orang yang mencari redha manusia, yang mencari redha manusia, manusia akan redha dia, Allah Ta'ala akan murka pada dia. Dan akhirnya manusia pun tak redha kat dia, Allah tetap murka pada dia. Tetapi orang yang mencari redha Allah, manusia akan murka pada dia, manusia tak suka pada dia. Orang yang mencari jalan Allah. Tengok Nabi berdakwah, Nabi ajak manusia pada Allah. Ada orang Mekah terima, kebanyakan orang Mekah tidak terima. Sampai Khadijah kata, kamu ini orang yang menyambungkan silaturahim, kamu ini orang yang membantu orang fakir miskin, kamu ni begini menceritakan kebaikan, menggembirakan Nabi bahawa hai Muhammad seolah-olah beritahu pada suaminya yang tercinta, walaupun orang-orang Mekah tidak menerima kamu, tetapi sebenarnya Allah Ta'ala redha kepada kamu, sebab kamu ni mengajak manusia menyambung silaturahim. Yang miskin kamu tolong, anak yatim kamu bantu. Lalu Khadijah menceritakan kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebab itu dikatakan bahawa bila kita ajak manusia ini kepada Allah, manusia tidak redha pada kita. Manusia tidak redha, tapi Allah Ta'ala redha. Lama kelamaan manusia pun redha balik pada kita, dan Allah Ta'ala tetap redha. Maka demikianlah Nabi, orang Mekah tidak terima Nabi pada awalnya, sehingga Nabi berhijrah daripada Mekah sampai ke kota Madinah. Bila sampai kota Madinah, orang Madinah menerimanya. Akhirnya Nabi berjaya membuka kota Mekah. Akhirnya orang Mekah yang dahulu benci kepada Nabi jadi terima. Maka bilalah nak cari redha Allah ataupun nak cari redha manusia, maka orang kaum dia takut apa? Orang yang khasah, orang yang khusus ini, dia takut akan celaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi mengatakan, ya Allah, aku tidak maubali, aku tidak peduli apa orang lain buat pada aku, asalkan murad kat aku sudah. Ini kata-kata orang yang saleh. Yang dia takut apa? Yang dia takut adalah Allah Ta'ala tidak redha padanya. Lalu ketika Nabi berhijrah, Nabi berdakwah di kota Taif, orang pemuda-pemuda lempar batu, tidak menerima dakwah Nabi sampai berdarah tubuh badan Nabi. Nabi berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah aku di atas kelemahan aku. Dia takut Allah Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling takut kepada Allah. Padahal dia orang yang dijamin syurga, tapi dia orang yang paling takut kepada Allah. Maka ketika dilempar batu oleh penduduk Taif, di antara apa yang Nabi mengadu kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, aku mengadu kepadamu di atas kelemahan aku. Takut Allah Ta'ala tak suka, marah, dia takut sebab dakwah tak berjaya. Tidak berjaya, dia mengadu pada Allah, maafkan aku di atas kelemahan aku. Inilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang khusus ini, dia ini takut, dia takut kepada celaan Allah, dan dia takut dia jauh dengan Allah. Sehingga kan orang-orang dahulu salafus saleh, kalau 40 hari tak dapat sakit, dia mengadu pada Allah, ya Allah, memarahkan aku ke? Maknanya mengadu kepada Allah Ta'ala, dia bimbang, takut dia ini mendapat kemurkaan oleh Allah Ta'ala, disebabkan dia ini sehat semua, dapat nikmat semua. Sedangkan dia tahu orang yang kena bala dengan Allah Ta'ala ini, orang yang Allah Ta'ala kasih. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Sesiapa yang Allah Ta'ala ingin beri kebaikan pada dia, Allah Ta'ala beri musibah. Musibah tanda kasih Allah, tanda kasih Allah Ta'ala. Sebab tu orang tasawuf ini, orang-orang sufi lah, kita ni jangan mengaku orang tasawuf. Kita orang tak mutasawwif, buat tasawuf. Dalam bahasa Arab dia punya mutasawwif, ada mim depan, mutasawwif, buat tasawuf. Orang tasawuf sikit makan, kita sikit-sikit makan, tasawuf juga. Tasawuf dah sikit-sikit makan. Jadi nak beritahu, orang ini, orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, dia bimbang.
Dia bimbang bila dia ini tidak ditimpa musibah. Dia tanya, ya Allah, Engkau tidak redha pada aku ke ya Allah? Maknanya adakah aku jauh padamu ya Allah? Yang paling dia takut, bukan dia takut, dia tak fikir dah syurga ke neraka. Dia takut dia jauh dengan Allah. Takut tidak sama dengan Allah, dia berjauhan dengan Allah Ta'ala. Inilah yang dia takut. Hatinya lalai kepada Allah, itu yang dia takut. Dia takut kita ni lalai, banyak lalai tak takut lagi. Sebab tu kita ni fikir bimbang ke neraka saja. Ini orang awam. Orang yang khusus, dia sudah takut yang pergi peringkat yang kedua. Dia takut apa? Dia takut minal iqab atau minal atab, yakni daripada celaan Allah. Tidak ada yang ditakuti adalah celaan Allah. Wa fawatil iktirab, dan juga dia ini luput menghampirkan diri pada Allah, yakni jauh pada Allah. Bimbang duduk dalam keadaan jauh dengan Allah Ta'ala. Sebab tu orang ini dia banyak renung diri. Dia banyak renung diri, dia banyak tafakur. Sebab tu Nabi mengatakan tafakur itu satu saat lebih afdal daripada sembahyang 100 rakaat. Maknanya dalam keadaan sembahyang tidak ingat Tuhan. Jadi dia tafakur, ingat kepada Allah. Lalu dia renung dirinya, adakah aku ini jauh dengan Allah? Kenapa? Kerana hilang ingatan dia dengan Allah. Orang-orang bila dia dekat dengan Allah, dia akan datang ingat. Kita ni kalau datang hati kita ingat tu, tak dekat lagi dengan Allah. Kadang sembahyang belum tentu lagi sembahyang tak tinggal dah. Maknanya 5 rakaat, 5 waktu itu berjemaah sama, belum tentu dekat. Kerana yang ditengok tu, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum wala a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sedikit pun Allah Ta'ala tak tengok tubuh badan. Amal ibadat pun Allah tak tengok. Tapi tu Allah Ta'ala tengok apa? Hati. Hati molek baru tengok ibadat. Kalau hati tak molek, tengok dah amal ibadat. Hati inilah yang menyelamat kita dunia akhirat. Akhirat Allah Ta'ala sebut yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari yang tidak memberi manfaat harta benda dan anak pinak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Qalbin salim, dengan hati. Sebab Allah Ta'ala melihat kepada hati. Jadi orang itu dia kena membersihkan hati. Dia kena renung hatinya. Adakah hatinya ini sentiasa ingat kepada Allah? Kalau sudah ingat, dia takut lupa. Cukup takut lupa. Menangis dia kepada Allah Ta'ala. Bila dia lupa kepada Allah Ta'ala. Kerana lupa, Allah tak ada jauh dengan Allah. Sebab disebut dalam hadis, betapa ramai orang yang sembahyang. Kalau dia sembahyang yang tidak menyebabkan dia takut kepada Allah, sembahyang itu menjauhkan dia dengan Allah. Maknanya kalau orang sembahyang pun melewat jauh dengan Allah, apatah lagi tak sembahyang. Tidak sembahyang sebab tu hati takut. Maka begitu keadaan dia takut. Dan yang ketiga dia takut, khauful khasatil khas, orang khusus, dia takut dia terhijab dengan buruk tingkah lakunya, ataupun dengan adab sopan terhadap Allah, ataupun dikata bi'urudi su'il adab, dengan melakukan perkara buruk adab dengan Allah. Dia takut bimbang, takut salah adab dengan Allah. Sebab itu orang-orang tengok Nabi Yunus, ketika dia dimasukkan di dalam perut ikan, duduk dalam gelap, 3 gelap kan yang kita sudah cerita. Gelap malam, gelap air laut, gelap dalam perut ikan, 3 gelap. Apa Nabi Yunus tak minta, ya Allah. Yang pertama, Nabi Yunus tak mengadu, ya Allah panas tak ada aircon. Duduk dalam perut ikan, dia tak mengadu. Yang pertama, dia tidak mengadu kepada Allah. Dia tidak mengadu kepada Allah. Maknanya Nabi Yunus, dia tak mengadu apa yang dan yang kedua, dia tidak salahkan Allah Ta'ala. Kemudian dia tidak minta dengan Allah, ya Allah keluarkan aku daripada perut ikan. Kerana apa? Kerana menjaga adab dengan Allah. Dah habis tu dia buat apa? Dia hanya berzikir daripada Allah. Dia tak minta. Takut dia salah adab dengan Allah, dia tak minta, ya Allah keluarkan aku daripada perut ikan. Apa yang dia buat? Dia kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah, maha suci Engkau, aku duduk dalam zalim. Minta tak dengan Allah? Tak minta. Kerana menjaga adab, minta maaf banyak. Kita ini banyak adab salah dengan Allah. Kalau kita minta satu benda-benda,
hajat dengan Allah. Kita nak Allah Ta'ala ikut hajat kita, itu salah adab. Betul maknanya? Kita minta dengan Allah, kita harap Allah Ta'ala ikut dengan kita. Kita minta, kita serah pada Allah. Biar kita minta sebagai jalan ibadat dengan Allah. Biar Allah Ta'ala pilih mana Allah Ta'ala nak beri pada kita. Alhamdulillah. Ini adab kita dengan Allah. Inilah orang-orang khusus takut dia salah adab. Masya Allah, Nabi Ibrahim nak dicampur dalam api, mari malaikat, malaikat menjerit-jerit, kekasihmu nak campur dalam api, mari malaikat. Apa-apa pertolongan? Aku tidak mau minta pertolongan denganmu. Ini nak campur dalam api ni. Mana jaga, takut minta lagi dengan makhluk, tidak mahu. Habis tu nak minta dengan Allah. Dan minta dengan Allah, khabar biar aku minta kepada Allah Ta'ala. Kata malaikat Jibril, Allah Ta'ala sudah tahu. Akhirnya Allah Ta'ala selamatkan. Ini orang khusus, para Nabi khusus. Mereka cukup menjaga adab kepada Allah. Dan mereka takut kesalahan-kesalahannya kepada Allah. Sehingga kan para Nabi pun bertaubat pada Allah. Sufyan As-Sawri ini dia adalah orang ahli ibadat, banyak amal ibadat. Tak ada anak murid dia boleh lawan amal ibadat dia. Amal ibadat dia. Siapa dia ini? Siapa disebut dalam kitab apa? Lupa saya. Dia kata siapa seolah-olah nak cara ke diri dia. Nak cara ke pakaian, nak cara ke makan, nak cara ke yang lain. Dia cara ke ibadat semua. Dalam berat ke ibadat. Siapa orang kata pada dia, wahai imam, kalau kamu kurang ke amal ibadat pun kamu dah soleh dah. Maknanya kalau dia kurang sikit amal ibadat pun memang ada yang lawan dah. Maknanya kesolehan dia itu dah soleh. Tapi apabila dia mati, dia hampir mati, ketika anak murid dia pergi ziarah dia masa dia hampir nak mati, dia menangis. Tanya, wahai tuan guru, wahai imam, kenapa kamu menangis? Kami semua menganggap kamu ini orang yang soleh. Dia kata, aku takut kepada Allah kerana bimbang Allah Ta'ala tarik kelalaian aku ataupun tarik makrifat aku kepada Allah. Takut dia tu. Dan ingat, ada ulama mengatakan bahawa seseorang yang tidak rasa takut kepada Allah dibimbangi mati kufur. Sehingga kan ada ulama mengatakan bahawa seseorang itu apabila dia tidak memikirkan adakah dia ini mati kafir ke mati beriman, mati kafir ke mati beriman, tak ada fikir langsung, dia dibimbangi mati dalam kafir. Waliyahzubillah min zalik. Siapa kita yang tak ada bimbang-bimbang? Para sahabat menangis takut Allah Ta'ala lantaran bimbang dengan Allah Ta'ala. Tapi kita rasa biasa tidak ada berbimbang-bimbang. Maka orang yang takut kepada Allah adalah orang yang selamat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga-moga kita semua termasuk di kalangan orang yang khauf kepada Allah, takwa kepada Allah Ta'ala. Moga-moga kita termasuk di kalangan orang yang berjaya meninggalkan maksiat dan melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana